العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sadaqallahul azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi selalu kita dengari merupakan surah yang berada pada turutan yang ke-93 di dalam Al-Quran, berada pada juzuk Amma, yang mana ayat pertama sampailah kepada ayat yang kelima yang saya bacakan tadi, yang mana dalam sirah dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun lama tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Al-Quran, sehingga orang-orang kafir musyrik mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun melupakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sesiapa yang membaca surah Ad-Duha, wadduha wal laili iza saja, sampailah kepada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, hendaklah disunatkan untuk kita bertakbir Allahu akbar, kerana Nabi selepas lama tidak diturunkan ayat Al-Quran dan Allah turunkan surah ini, Nabi hilang kerinduan. Nabi hilang perasaan yang mengatakan tuduhan Allah telah melupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi barang siapa yang merasa diri ini tidak diingati oleh Allah, banyakkan baca surah ini. Kerana Allah tidak melupakan sesiapa pun. Kalau Allah melupakan, layak orang kafir itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka kufur kepada Allah. Kalaulah nak dikatakan Allah melupakan ni, maknanya alam ini Allah boleh biarkan tanpa penjagaan dan penguasaannya, itu hak dia. Tapi Allah tidak akan melupakan. Hatta kalau rezeki pun Allah boleh beri pada orang kafir, maka dengan kita pun Allah akan berikan rezeki-rezeki kepada kita. Sebab itulah demi Allah bersumpah. Allah kata wadduha, demi waktu pagi.
ya, waktu duha. Walaili iza saja, dan demi malam juga yang mana malam suasananya adalah senyap sunyi. Allah SWT katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, ya, wahai nabiku, ya, wahai kekasihku, ya, Allah beritahu bahawa aku tidak meninggalkanmu dan aku tidak benci kepadamu, sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang kafir musyrik pada waktu itu. Ya, orang-orang kaum musyrik mengatakan Nabi dah dilupakan, Nabi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, Allah kata tak. Ya, sebab itulah asbabun nuzul, ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah mempunyai 1001 penceritaan tentang kehebatan Al-Quran, yang mana bila rindu sangat-sangat kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ingat mak ayah, telefon mak ayah, ya, sebagai nak menghilangkan rasa kerinduan seorang ayah kepada kita. Mak rindu kepada anak. Dah berapa lama kita tak telefon mak? Dah berapa lama kita tak telefon ayah? Berapa lama kita tak sampaikan, ya, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Berapa lama dah kita tak doa kepada mak dan ayah, sedangkan mak dengan ayah rindu doa anak-anak awaladun soleh yada'ulah di alam kubur sana. Kalau dengan kekasih kita boleh telefon pagi, petang, siang, malam. Hari ini setelah kita diijab kabul, kenapa sukar nak telefon isteri? Kenapa senang untuk melayari Facebook, TikTok dan sebagainya? Mengapa senang untuk berbicara tentang perkara politik dengan berbanding dengan perkara yang boleh menghambat, mengikat tali silaturahim, tali kasih sayang antara seseorang dengan seseorang? Kenapa seorang isteri dah tak boleh telefon seorang suami? Kenapa bila telefon ada di antara mereka yang benci membenci antara satu sama lain? Awak tak ada masa ke? Tapi bila berkasih sayang pada peringkat awal, pagi tak telefon resah, tengah hari tak telefon makan apa resah, itu dah resah. Tapi sekarang kau lantaklah kau makan apa. Tiada keresahan dalam hati masing-masing, kerana perasaan rindu merindui sudah menjadi satu perkara biasa yang tidak perlu untuk diambil berat. Ingat, ambil berat. Kalaulah Nabi SAW setelah lama ayat-ayat Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, Nabi merasa resah, Nabi merasa rindu, ya, Nabi merasa sudah dilupakan, Nabi merasai adakah ia dibenci dan sebagainya. Ya, maknanya bila turun ayat ini, satu jawapan, Allah kata aku tak benci kau, ya, aku tak lupakan kau ya Muhammad, ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahan manusia-manusia yang hidup di atas jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah lebih baik daripada permulaan kehidupan kita dahulu. Dan Allah janji pada Nabi SAW, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, ya, makna Allah kata dan sedangkan Tuhanmu akan memberikan suatu kejayaan bagi siapa yang boleh mengharungi kehidupan ini, melayari kehidupan ini dengan mihnah, tribulasi, cobaan, dugaan, dosa, minta ampun, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali Allah katakan bahawa kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga engkau akan berpuas hati apabila bertemu dengan aku. Jadi sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, bacalah banyak-banyak Al-Quran. Kalau Nabi pun rindu setelah lama ayat tak turun, kenapa kita tiada satu kerinduan? Kerana salah satu daripada peranan Al-Quran dalam hidup umat Islam, Nabi SAW mengatakan, inna hadzal Quran hablullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah satu talian antara hambanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni saya nak membicarakan, ya, mudah-mudahan jangan hati kita ini tewas,
Jangan hati kita ini sakit. Jangan hati kita ini mengatakan itu dan ini, kerana tanda manusia yang tewas jiwanya ialah manusia yang jauh daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana nak mengetahui bahawa hati kita ini kalah, bahawa hati kita ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah yarham Fathiyakan dalam kitabnya Maza Yakni fi Intima'il Islam mengatakan bahawa tanda-tanda hati seseorang manusia itu tewas ialah bila mana dia mengatakan bahawa apabila hati-hati seseorang manusia itu mati. Dia hidup tapi hatinya mati. Dia hidup tapi hati dia menjadi keras, tidak mahu menerima agama dan sebagainya. Dia hidup tapi hati cahaya dia, nur dalam hatinya padam, tidak bersinar lagi. Dan apabila dia tumpas dalam pertarungan, dan Allah yarham Fathiyakan mengatakan bahawa salah satu punca seseorang yang hatinya tewas ialah dia gagal dengan bujukan iblis laknatullah, dengan syaitan laknatullah. Dan apabila dia mengikut susun jalur kehidupan iblis dan syaitan ini, maka akan terbukalah segala pintu-pintu kejahatan. Maka akan terbukalah pintu-pintu yang ada dalam dirinya, dan syaitan akan meresap masuk dalam hati anak-anak Adam sebagaimana pengaliran darah, aliran darah di dalam tubuhnya, sehingga benteng kekuasaan manusia itu akan runtuh katanya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita mengambil teman yang salah, sekiranya kita mengambil orang-orang yang jahat sebagai teman kita, sekiranya kita mengambil orang-orang tidak beriman sebagai teman akrab kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang ke-58 namanya surah Al-Mujadalah, ayat yang ke-19. Sebahagian ayat tersebut mengatakan istahwaza alaihimus syaitan fa ansahum zikrallah, bahawa syaitan yang menguasai kehidupan seseorang manusia sehingga dia akan menjadikan seseorang manusia itu untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahawa syaitan ini dia dah janji dengan kita. Dia dah beritahu Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah di dalam suratul A'raf ayat yang ke-16 dengan ayat yang ke-17. Tuan-tuan bacalah, tuan-tuan fahamilah maknanya. Dia kata qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Ni syaitan dah beritahu dah. Dia kata wahai Allah, dia beritahu bila Allah murka kepada dia. Syaitan ni jahat dia tak ada banyak. Dia tak nak tunduk pada Adam je. Kita jahat kita banyak. Tak nak semayang, tak nak itu, derhaka pada mak bapak dan sebagainya. Tapi iblis, tapi syaitan ini dia hanya tak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Tapi daripada satu perkara ini dia ajak manusia buat jahat semua. Dia kata apa? Oleh kerana wahai Allah, engkau menjadi dan engkau menghukum aku ini sesat, maka aku akan menghalangi, aku akan mengajak manusia-manusia ini, jin dan manusia ini daripada jalan yang lurus. Aku akan halang mereka. Kalau mereka beribadat, aku halang mereka agar mereka ada was-was. Sebab itu kita disuruh membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, daripada sikap, daripada satu perkara yang akan mendatangkan was-was kepada kita. Sebab itulah bila kita ni, iblis kata aku akan halang mereka. Dan summala'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka,
mim baini aidihim wa min khalfihim. Aku akan datang dengan mereka ini daripada front, daripada depan dan daripada belakang kita. Dia akan datang daripada segenap sudut, supaya sebaik-baik kita pun kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sirah, perjalanan, ya, cerita-cerita, sejarah-sejarah yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat banyak manusia ini, kadang-kadang dia baik sangat-sangat, tapi akhir sekali dia berada di jalan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal'am bin Ba'ura cerita dia, ya, ataupun sirah perjalanan orang yang lain dan sebagainya, kerana pangkat, kerana kedudukan, kerana harta dan sebagainya, sehingga kita menjadi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sejarah, cerita bagaimana seorang yang zalim, seorang yang jahat, seorang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir sekali mereka ini masuk dalam agama Allah dan dapat syahid di jalan Allah. Contoh dia siapa? Tu anak Abu Jahal, Ikrimah. Ikrimah masa Nabi hidup, dia hentak, dia lawan, dia nak bunuh Nabi. Tapi bila Ikrimah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ikrimah masuk Islam. Ikrimah berperang di jalan Islam. Bayangkan, ada ulama kita hina, kita marah, tapi bila dah ulama tu meninggal, ini jalan sejarah. Berapa ramai berlaku dalam perkara ini. Jadi, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, iblis ni akan mendatangi kita daripada segenap pelusuk jalan-jalan yang ada, dan mereka ini akan menghalang manusia ini daripada jalan yang memang dia tak nak, supaya kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sidang jemaah sekalian, saya nak bawa rujukan daripada kitab, ya, Harakah Islamiyah Satu Tuntutan, yang dikarang oleh almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi yang baru meninggalkan kita, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkati alam sana untuk Allah yarham, ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Dia mengatakan tentang hati ni, ya, kenapa manusia hari ini, ya, terhalang untuk mendapat cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia beritahu kenapa jiwa manusia pada hari ini, ya, menjadi seorang yang lemah dan sebagainya. Maka dia mengatakan ada 3 perkara yang menjadikan seseorang itu, jiwa dia, hati dia, hidup dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, ialah manusia ini jahil tentang peranan agama, ataupun dia faham agama tapi dia tak nak hidup dengan agama. Sebab itulah hari ini kita jumpa tak orang yang pandai berkata tentang agama, akan tetapi dialah yang menghina para alim ulama yang duduk dalam harakah-harakah Islamiah. Dia menghalang dan komplain ulama-ulama yang hidup memperjuangkan Islam dalam kehidupan mereka. Ada tak kita jumpa? Jawapannya, dia faham, akan tetapi dia tidak bersama dengan orang-orang yang baik dalam agama, sehingga perkataannya, ceramahnya, TikToknya menghalang manusia-manusia daripada mengikut ulama-ulama yang berjuang di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita memang jahil dengan Islam. Sebab itu dia kata, boleh tak Islam ini berjaya? Al-falah, boleh tak? Tak boleh. Dia kata tak boleh. Kalau kita follow the life Islam, tak boleh. Maka siapa kata tak boleh? Mereka ini sebenarnya mereka jahil tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Isim-isim, ya, tentang pergerakan hukum Islam dan sebagainya, mereka ini tidak memiliki kefahaman, ataupun ada fahamnya tetapi tidak bertindak ke arah kefahaman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kadang
orang yang hidup dalam jamaah dengan orang yang tak hidup dalam jamaah adalah tidak sama antara satu sama lain. Orang yang pandai membaca Al-Quran dengan orang yang jilul Quran, yang berjalan bersama dengan Al-Quran, dia adalah tidak sama. Baca tuan-tuan, berapa ramai hari ini boleh baca? Ramai orang boleh baca. Pelajar di mahat saya boleh majoriti, mereka ini daripada jahil boleh baca Al-Quran. Akan tetapi mereka hanya faham baca, malah mereka boleh hafal Al-Quran lebih baik pada kita. Berapa ramai pelajar-pelajar di mahat pandai hafal banyak Al-Quran, tapi kita boleh tengok kenapa mereka tak hidup live dengan Al-Quran yang mereka hafal. Kerana mereka hanya ada maklumat, menerima Al-Quran masuk dalam tubuh badan mereka, akan tetapi mereka tak macam dan berbeza dengan orang yang baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dengan orang yang baca Al-Quran, hafal Al-Quran, amal Al-Quran, berbeza sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian. Macam kita lah, contoh kita, ya. Tuan-tuan belajar di sebuah universiti. Katakanlah kita ambil universiti contoh MSU. Dalam MSU ada dalam bidang catering dan perhotelan. Tuan-tuan belajar selama 3 sem, 4 sem, 5 sem, dapat degree, dapat diploma, dapat itu ini dan sebagainya. Akan tetapi dia hanyalah sebagai ilmu, akan tetapi bila balik tuan-tuan tak masak. Tuan-tuan belajar masak, balik tak masak. Apa jadi ilmu tu? Dia adalah maklumat. Cara-cara masak tom yam, ada air yang direbus, ya. Nak sedap lagi boleh taruh air kelapa, air nyok, ya. Taruh bahan-bahan dia apa? Serai, lengkuas, ya. Halia yang kau taruh, jangan kau ni, maknanya lengkuas, serai, itu yang menaikkan aroma. Bawang Holland, yang kau taruh bawang kecil. Maka maklumat ni kita ada, tapi kita tak masak. Kita rasai tak masakan tom yam yang kita tahu ada ilmu, ada maklumat, dia tak dapat rasa. Beza dengan orang yang ambil ingredient, cara-cara masak tom yam, maka adalah itu ini dan sebagainya. Tiba-tiba dia tahu tu, dia masak dan dia makan. Apa faedah dia? Ini lebih baik berbanding yang tadi belajar tetapi tak masak, tak makan, dengan orang yang belajar, dia masak, dia makan, very different. Jadi dia baru tahu, oh ini rupanya tom yam. Kalau saya pun syarah tuan-tuan, ya, saya tak reti masak, saya tahu cara masak, tapi saya tak pernah bagi tuan-tuan masak. Maka tuan-tuan kata, gebang je kau cakap kau pada masak tom yam, tapi bila aku suruh masak tom yam, alamak, tak reti. Teori reti, maklumat ada, tapi masak tak reti. Macam tu religion, macam tu agama yang kita anuti. Dia tak boleh tuan-tuan kata, aku tahu Islam, aku tahu rukun iman, hafal dah 6 perkara, percaya tu, percaya ni, sampai qada dan qadar Allah SWT. Aku yakin rukun Islam, syahadat alla ilaha illallah, sampailah wahajjal bait imanis tata'an ilahi sabila. Kita tahu 5 rukun Islam, tapi kita tak amal. Apa tak jadinya? Maka jiwa kita sakit, ya. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, kalau nak amalkan Islam, jangan jiwa ini tewas. Naklah kita ambil Al-Quran, baca, hafal, dan yang paling penting jilul Quran, amalkan, ya, fi zilalil Quran. Orang yang bergerak dengan ayat-ayat Allah, yang sentiasa mainkan peranan dalam pembentukan hidup, insya-Allah kalau hati kita ini tewas, kita perbaiki dia. Jadi tak nak jadi manusia yang jahil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka satu analisa pernah dibuat, ya, bagaimana untuk kita yang pertama ini tak nak jadi jahil kepada ajaran agama Allah ini. Nak jadi jiwa kita sakit, hendaklah kita mengambil Allah Subhanahu Wa Taala, murabbi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pendidik kepada gerakan kehidupan yang kita lalui di alam ini. Tuan-tuan kena ambil.
Allah kata gini, macam mana nak saya rapat dengan bapa mentua? Allah kata, bapa mentua level sama macam bapa kita, wajib dihormati, jangan diderhakai dan sebagainya. Kita boleh balik rumah mak kita, kita juga boleh balik rumah mak mentua kita. Kita juga boleh doa, ya, macam saya cakap tadi pada mak bapak kita. Jangan lupa juga isteri kita dilahirkan oleh mak mertua kita, maka doakan juga ibu dan ayah mertua kita dalam titipan doa-doa yang kita lapaskan setiap hari. Kita boleh doa untuk anak-anak kita, why not kita tak doa untuk adik-beradik kita, walaupun kita marah antara satu sama lain, ya? Walaupun kita berbalah hari ini dengan politician dan sebagainya, kita katakan kita adik-beradik, jangan diputuskan hubungan dan sebagainya. Kerana ini adalah kaedah sebagaimana hakikat untuk mengambil Allah, Nabi SAW ini adalah rujukan untuk kita jangan jadi jiwa-jiwa yang sakit dan kosong dalam kehidupan yang kita lalui pada hari ini, ya. Dan ingat, ya, yang kedua, orang yang nak jadi faham kepada agama agar isim-isim Islam ini tak bertentangan dengan kehidupan dia, naklah dia ini ditarbiyah menjadi seorang yang baik, ya. Tuan-tuan, kalau ada anak hari ini pemalas, tuan-tuan kalau ada anak hari ini pekak badak, senang faham bahasa kasar dia, ya, kurang hajau, kerjanya makan, berak, tidur, main handphone aja kerja dia. Macam mana tuan-tuan nak buat? Tarbiyah bang anak-anak sebelum berlaku kerugian dalam kehidupan kita. Hari ini majoriti, ya, anak-anak dia kata, ya Allah, nak cari orang Melayu yang rajin, sukar. Hari ini nak cari manusia yang boleh mencipta, sukar. Hari ini untuk cari manusia yang pandai berdikari pada budak-budak muda, sukar. Sebab sistem tarbiyah tidak berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Sebab itu anak-anak ni tuan-tuan kena halau. Ingat dulu, kalau zaman kita, zaman siapa yang hari ini umur 50, mak bapak sampai dia halau kau pergi berambus, asyik menterdarah haji duduk kau kat rumah aku ni. Daripada halau mak bapak itulah kita menjadi rajin. Cikgu kat sekolah berapa punya menyampah, get out from my class, kita pun halau. Masa tu bangga sebab Samsing. Bangga keluar kelas ni diiktiraf Samsing terbaik dalam sekolah. Sekali orang semua dapat SPM grade 1, kita merasa terkilan. Nasib baik kita ada falsafah, biar kerja rajin walaupun belajar bodoh. Jadi kita pun kerja rajin-rajin. Sekali reunion, kawan kata, itulah kau bodoh, tak nak kerja rajin-rajin, tak nak belajar rajin-rajin, kan dapat gaji murah. Tiba-tiba dia kata, nah kau tengok aku punya slip, payment slip aku. Ui, gaji kau 4,000, siap overtime. Kau kerja apa? Biar belajar bodoh, kerja rajin. Itu jawapan dia. Yang paling teruk, dahlah belajar rajin tapi malas, ini pun tak guna juga. Yang paling teruk, dahlah belajar bodoh, pemalas lagi teruk. Ini tuan-tuan, kena bangunkan. Jiwa ni kena ditarbiah supaya kehidupan manusia ini tidak mengalami kerugian di masa akan datang dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kalau orang kata, Ustaz, pekerja tak ada. Mana orang? Bukan setakat pekerja bang, pengundi Melayu pun tak keluar mengundi baru-baru ni. 62% je. Mana pergi? Lantaklah kau nak jadi apa? Ingat, bahaya benda ni bang. Buat apa kerja, mak aku masak sedap-sedap, siapa nak perhabiskan menterdarah mak aku tu? Baik aku duduk malam, hari-hari mak aku masak. Satu hari kau akan jumpa mak kau mati, bapak kau meninggal, barulah kau tahu nak menterdarah tu siapa nak masak. Adik-beradik ada, adik-beradik pula jawapan dia. Dia ada jawapan dia. Katak tak katak, naik tak timbul, rumput tak rumput. Itulah jawapan hari-hari kita terima. Biarlah Ustaz, rajin-rajin pun buat apa? Nanti tak dapat zakat. Sebab itu kadang-kadang aku marah bagi zakat pada orang pemalas. Sebab itu aku marah kalau bagi zakat pada orang yang isap rokok tu, kotak besar kat depan tu. Apa ingat duit zakat nak beli rokok kau? Apa ingat duit zakat nak beli nombor ekor kau? Apa duit zakat tu setakat kau duduk kedai kopi, kau sembang kencang je? Tak.
Kita fahamkan manusia sidang jemaah sekalian. Ini contoh-contoh yang saya nak bawa sedikit daripada banyak contoh yang kita hadapi dalam laluan kehidupan kita yang ada pada hari ini. Okey, yang kedua kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, kalaulah jiwa ini nak berjaya, hendaklah kita menjadikan Islam ini adalah way of life yang akan menjadikan kehidupan kita cemerlang di masa yang akan datang. Hari ini starting, hari ini faham, esok buat tindakan, dan kita mesti ada satu, ya, kata orang apa ni dia punya pencapaian, apakah dia punya motif dan sebagainya, supaya ending kejayaan dia adalah kita hidup di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Benda ni senang tak sidang jemaah sekalian nak buat? Susah. Ya, kerana apa? Hari ni orang yang dilatih di universiti, orang yang dilatih di institut, orang yang dilatih di madrasah, mahat tahfiz dan sebagainya. Tuan-tuan ingat senang ke nak dapat pencapaian pada hari ini? Jawapannya sukar. Yang dilatih sukar, yang tak dilatih lagi payah. Inilah sidangnya masalah. Nak macam mana nak berjaya? Kita katakan hari ini orang Melayu perlu pencapaian untuk menjadi doktor yang terbaik di dunia. Kita kena latih macam mana? Kita ingat. Sebab itu bila orang pandai belajar, kita kena susun atur kehidupan mereka supaya mereka ini menjadi pandai. Kalau aku cakap kau kata elok ustaz jadi menteri pelajaran. Ingat sidang jemaah sekalian, di luar negara umur 11 years old, umur 11 tahun, mereka ini yang pandai, yang kurang pandai, yang tak pandai, maka mereka ini wajib dipisahkan. Sebab itu hari ni kau tengoknya kelas 1 sampai kelas 6. Ada sekolah kelas 1 sampai kelas 7. A, B, C, D, E, F, G. G, kelas G. Start daripada E sampai G, memang pecah panggung punya kelas. Memang cikgu pun cakap, ya Allah, tak buat masalah sehari, tak boleh. Dan bayangkan bila mereka ini tidak dipisahkan antara budak pandai dengan budak yang kurang pandai, dengan yang memang tak nak pandai langsung ni, tuan-tuan bayang kalau kelas yang pertama dipengaruhi oleh kelas yang ujung, pecah tak? Pecah bah. Sebab itu bila hari ni kita nak cari budak-budak kita dalam bidang kedoktoran, dalam bidang-bidang yang kurang dikuasai oleh umat Islam, biologi dan sebagainya, menjadi sukar kerana mereka hanya sekadar nak belajar, tidak memandang kalau aku ambil terus dalam bidang engineering, aku ambil terus dalam bidang-bidang biologi, dalam bidang ini, bidang usaha, dalam bidang kontraktor dan sebagainya. Aku yakin suatu masa nanti kalau aku jadi macam ini, aku akan berjaya di sisi Allah SWT. Sebab itulah pada hari ini sidang jemaah sekalian, nak cari orang Melayu dalam keadaan yang ada pada hari ini yang nak kerja kontrak memang payah untuk dijumpai. Semua sahabat daripada abang-abang atau saudara mara kita daripada Indonesia, tuan-tuan jalan, tak usah pergi Selangor, satu Selangor, tuan-tuan jalan daripada Subang sampai ke Puchong, tuan-tuan cari projek-projek yang sedang berjalan, orang buat rumah, buat building, buat apa dan sebagainya, tuan-tuan tengok majoriti ada orang kita mungkin kontraktor ada, orang kita mungkin engineer ada, tapi orang kita yang nak memancur semen aku rasa tak ada. Negara kita, rakyat kita dikatakan, dikhabarkan ada 70% orang Islam, orang Melayu yang ada dalam negara kita, tapi mempunyai nisbah tak sampai 1% dalam kerja-kerja kasar yang ada di dalam negara kita. Sedangkan kita tengok kejayaan abang-abang kontraktor kita, rumah bagak besar dekat Indonesia sana. Kadang-kadang ahli keluarga memang terkangkang kat Indon tu, menunggu duit daripada negara kita untuk dihantar oleh saudara mara mereka ke negara mereka di sana. Di mana anak-anak kita? Sebab mereka tak nampak satu usaha. Sebab itu saya katakan, practically, amali adalah sesuatu yang boleh menjamin kelestarian kehidupan di masa akan datang. Tak usah takut sidang jemaah sekalian.
Kalau tuan-tuan pandai masak, tuan-tuan jangan takut kebuluh, takkan kebuluh kerana tuan-tuan pandai masak dan boleh guna masakan tersebut untuk kehidupan di masa akan datang. Dulu kena masak ada restoran, adalah gerai, ada apa. Hari ni orang masak dengan sistem Grab yang bersusun atur pada hari ni. Dia masak kat rumah, dia hantar kat orang. Boleh menjana pendapatan di rumah itu sendiri. Ini kejayaan yang kita nak. Tapi jangan takut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala jadikanlah, katalah satu kampung itu 300. Tuan-tuan duduk dekat 300 orang dalam satu kampung suatu masa dulu, tak ada kebulu pun dia orang. Hari ini kita duduk dengan 5-60 ribu orang dalam satu tempat. Ya, maknanya kalau dipucung sahaja hari ini 500,000 orang manusia yang ada dalam kawasan Petaling ini. Tuan-tuan boleh tengok, ada tak nisbah kebuluran yang berlaku di dalam kawasan kita? Tak ada. It's market. Tapi kadang-kadang di mana market umat Islam? Yang ini yang kita nak. Jadi yakinlah, ya, kalaulah kita ada perkara yang kedua ini, tidak yakin dengan kejayaan kalau kita mengamalkan Islam, sesungguhnya kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, hati kita sakit. Ya, yakinlah tuan-tuan. Ya. Yang ketiga, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, orang-orang ini takut dengan fighting. Ya, takut dengan perjuangan. Dia takut dengan penindasan. Dia takut. Lala dia collapse, dia duduk diam aja. Orang ini jiwa dia sakit. Takut tuan-tuan. Aku kalau meniaga nikah aku kena tindas. Aku kalau meniaga nikah aku rugi. Aku kalau aku buat ini sekarang orang tak nak beli. Aku kalau kerja rajin-rajin nikah orang kata aku ni tunjuk pandai, tunjuk rajin. Tuan-tuan jumpa tak manusia macam ini? Jumpa. Jadi maknanya orang macam ini jiwa dia pun sakit. Ya. Kalau kita mak kerja penat lah mak dia kata sampai hati. Tuan-tuan, dalam realiti alam pekerjaan, ya, mak kenapa kerja tak ada ringan mak? Sebab itu saya pernah jaga sebuah syarikat, ya. Ada budak tu kata, "Ustaz, ada tak kerja ringan?" Aku tak bagi jawapan yang berat bang. Aku kata, "Kau ada mak?" "Ada." "Mak kau masak?" "Ada." "Kau balik, kau letak tangan kat belakang, kau cakap, 'Mak, nasi.'" Yang itu pun kerja pun berat tau. Silap-silap boleh tercekik mampus, kata tak? Kenapa takut dengan kerja berat? Sedangkan jaminan orang yang kerja berat gaji mahal. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan boleh buat kerja, buat bangunan. Tuan-tuan kena ingat, hari ni buat rumah kalau satu tingkat sekaki persegi RM165 sekaki persegi. Modal dia baru RM90 sekaki persegi. Berapa you punya untung? RM75 sekaki persegi. Kalau rumah itu ada 1,000 kaki persegi, kau dah ada untung RM60,000, RM70,000 bro. Apa yang kau takut? Tapi kena kerja berat lah. Ni buat rumah, tu baru setingkat. Kalau rumah 2 tingkat, sekaki persegi, nisbah hari ini RM295 ke RM325 sekaki persegi. Rumah 2 tingkat. Modal dia lebih kurang RM190 lebih. Berapa untung? 100 bang, boleh dapat untung sekaki persegi. Kalau ada 1,000 square feet, berapa kau punya untung? Banyak. Hari ni kan kalau nak buat rumah, barang mahal. Kan? Itu mahal. Dengan alasan mahal, harga dinaikkan. Padahal modal dia banyak tu. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau kita takut untuk berjuang ini, maka kita akan harap orang lalah dengan duit yang ada. Elok-elok modal ini kita boleh dapat 2 buah rumah. Kalau kita pandai buat sendiri, akhir sekali kita hanya memiliki sebuah rumah. Kalau kita tak pandai buat sendiri, dengan upah dan berikan kepada para kontraktor. Yelah, takkan kontraktor tak nak untung. Mana punya kontraktor tak nak untung? Kau cakap dengan aku, kan? Jadi maknanya ini. Sebab itu tuan-tuan, hari ni orang yang melakukan kerja berat, gaji dia loaded. Tuan-tuan tengok sahabat-sahabat kita yang bawa JCB, yang bawa apa bulldozer, yang bawa kapal korek dan sebagainya. Tuan-tuan tengok musim banjir ni, penuh bang pesisiran sungai tu, dia orang tengah korek. Tanya dia, pandai tak belajar? Tak. Tapi mereka fighting. Ini time, dia kata, rezeki ustaz. Banjir ni rezeki kepada kami. Satu hari sewaan kepada, ya, kalau kita ambil loader itu, berapa kalau ambil kapal korek tu? 1,800 sehari. Dia ambil second bang, bukan ada bayar pun.
Dah tak ada bayar lagi dah. Keuntungan tu banyak. Muazzin, sila ambil tempat untuk lawungan azan, tanda masuk isyak, dan kita sambung sikit lagi. Jadi inilah 3 perkara yang dikhabarkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi almarhum, yang mengatakan hati-hati manusia yang sakit. Yang pertama, jahil dengan agama. Yang kedua, tak yakin dengan kejayaan untuk beramal dengan Islam. Dan yang ketiga, sifat takut dengan halangan-halangan, penindasan dan sebagainya, sehingga mereka menjadi, hati mereka ini jauh dan sakit, sehingga jauh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung sikit lagi selepas pada lawungan azan, dan kemudian kita solat isyak berjemaah insya-Allah. Dipersilakan tuan muazzin. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'dhul maqama mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memahami bahawa seseorang yang hatinya sakit, dia tidak akan dan akan menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang baik, maka dia akan menjadi seseorang manusia yang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Daripada halangan daripada pihak rakyat, daripada pihak yang dikatakan oleh Allahyarham Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang 3 perkara yang hati manusia ini sakit, maka bagaimanakah jawapannya, yang mana jawapan ini boleh menjadikan kita ini adalah manusia yang akan menjadi seorang yang baik, dan hati kita tidak akan menjadi sakit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama, sebagaimana yang saya katakan tadi, ialah bahawa hati yang tidak sakit hendaklah menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rujukan yang pertama supaya kita menjadi faham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, hendaklah menjadikan segala suri tauladan terhadap apa yang pernah kita ketahui, kita tahu sejarah, realiti, kehidupan dan sebagainya. Dia menjadi rujukan untuk kita nak menjadikan role model. Orang-orang yang hebat ini menjadi role model terhadap langkah-langkah kehidupan yang kita lalui pada hari ini. Sebagai contoh, ya, para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita menghadapi masalah apa? Ekonomi, ya. Maka dalam sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya Uthman ibn Affan, ada yang namanya Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, insan-insan yang membangunkan ekonomi ummah yang berjaya dalam sejarah kehidupan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kalau nak ambil contohlah, kita ambil bagaimana memainkan peranan harta-harta wakaf, ya. Tengok Saidina Uthman ibn Affan, seorang yang kaya. Hari ini kita tanya di mana Islam yang kaya, supaya mereka ada satu organize. Mereka buat satu kumpulan untuk membangunkan ekonomi ummah yang ada pada hari ini. Kerana kamu kaya. Sebab itulah dalam agama, orang kaya apa dia? Ada 3 benda, sidang jemaah sekalian. Yang pertama, zakat, hukumnya wajib. Yang kedua, wakaf digalakkan. Yang ketiga, sedekah dialu-alukan. Okey, zakat wajib beri pada 8 asnaf yang ada dalam arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wakaf. Sidang jemaah sekalian, kalau kita berniaga, siapa yang berniaga, siapa yang hari ini ada kekayaan, tuan-tuan, jom cari satu tabungan, kita create satu kumpulan, mainkan peranan wakaf. Sebagaimana Saidina Uthman ibn Affan, dia ada duit sendiri. Ingat, dia kata, aku kesian tengok orang beratur membeli daripada Yahudi tersebut air daripada sebuah telaga.
Dia berfikir, dia gunakan otak dia tuan-tuan, dia gunakan duit dia. Dia offer Yahudi tersebut, boleh tak aku beli telaga ini? Yahudi ni kata no. Okeylah, never mind, kita deal tak boleh. Okeylah, I rental, aku sewa 1 hari, engkau makan 1 hari. Yahudi ni kata, how much you want to rental telaga ni? Banyak tuan-tuan. Dia kata, aku ada duit, aku orang kaya, aku ada duit, aku nak selamatkan orang-orang miskin. Bukan semestinya orang tu semuanya Islam pada waktu itu, apatah lagi orang Islam yang miskin. Dia kata, okey, aku rental hari ni, besok engkau punya. Yahudi ni waktu tu, yalah, Yahudi dulu mungkin dia tak sebijak Yahudi sekarang. Yahudi sekarang dia kenal. Sebab itu saya beritahu tuan-tuan sekalian, mereka melawat negara kita, dia serampang 2 mata. Kita pergi luar negara, oh gunung, oh bunga, oh negro, oh ni dia apa ni, Hindustan, oh Korea. Kita, dia orang serampang 2 mata. Tuan-tuan tengok, okeylah, ambil. Time dia ada. Okey, ni duit aku. Okey, semua orang miskin, ambil. Ada tak orang tak percaya? Waktu tu orang kata, terima kasih Saidina Usman. Besok pagi Yahudi tu, time dia, air tarak orang beli. Ada jugalah geng yang tak percaya, dia beli. Tapi besok kali kedua, dia pun ambil. Lalas, Yahudi tiada pelanggan. Okeylah, aku beli. Sampai sekarang ada lagi telaga Saidina Uthman Ibn Affan di bumi Madinah. Kita hari ini kaya. Jom tuan-tuan, saya katakan, boleh tak tuan-tuan beli semen 0 sen daripada perkara ini? Saya katakan boleh. Tuan-tuan kumpul duit wakaf. Duit wakaf ni tak payah bayar tuan-tuan. Kita ada duit. Sebab itu saya katakan pada sahabat-sahabat yang mengusahakan hardware, yang mengusahakan perniagaan, kita letak keuntungan sedikit dalam harta wakaf kita ini, letak kat tabungan wakaf. Kalau tuan-tuan tak percaya orang lain nak organize, kita organize sendiri. Bila kita ada katakanlah 100 ribu, tuan-tuan, 100 ribu, ya, 100 ribu, duit ni duit wakaf. Tiba-tiba ada orang miskin nak buat rumah, dia kata saya tak ada duit. Tiba-tiba kita katakan, okeylah, kalau rumah tersebut berapa, kita beli semen. Duit wakaf untuk orang miskin. Duit wakaf untuk orang tak ada modal. Duit wakaf untuk orang yang nak memajukan perniagaan. Aku nak beli mesin untuk buat batu bata. Orang Islam tak ada buat batu bata hari ni. Aku nak beli mesin. Orang Islam nak buat kuih. Hari ni aku nak buat itu, aku nak buat ini. Beli semen dengan 0 sen daripada duit wakaf. Buatlah rumah makcik, ini duit semen kami bagi, dan buat rumah. Upah pula tak ada. Harap-harap dah miskin dia, memang dia tibai kau-kau kalau dapat free. Tak ada duit, tapi sport rim tukar kereta, sport rim kereta tukar. Tu aku geram tu kadang. Kita bantu, elok. Lebih yang aku geram, kita bantu. Ui, rokok 20 batang, dia gebang kat kedai kopi cerita politik sampai petang bang. Tak ada, kita bantu. Boleh tak? Boleh bang, sidang jemaah sekalian. Anak-anak nak sekolah, dia nak ambil bidang kedoktoran, dia nak ambil bidang yang mahal-mahal, kos kena bayar, kita hantar. Duit wakaf ada, duit sedekah ada, duit zakat ada, kita bantu ummah. Boleh tak sidang jemaah sekalian? Boleh. Kalau tidak bang, hari ni kau tunggulah, pisang pun hari ni kau tengok RM1 seketul je bang. Dulu RM3. Dulu masa kita kecil RM10. Hari ni RM1. Jangan pula ekonomi tuan-tuan kena kembangkan. Bukan ekonomi ni nak maju dengan kau jangan membeli, jangan mengurus, jangan apa. Tak, kita kena beli. Kalau kita tak beli, memanglah ruyup. Orang ada kerja, tiba-tiba kita tak beli barang mereka, pekerjaan 2 orang akan dibuang di sisi dia. Ni, kita kena bangunkan ekonomi. Boleh sidang jemaah sekalian. Kalau mereka tu kaya-kaya, boleh sorok telur, boleh itu, ini dan sebagainya. Kau tengok telur hari ni, macam-macam ada. Semua dah jadi telur tembelang, telur apa. Masalah telur je. Itu hari haram tak ada telur. Ingat saya buat catering tuan-tuan, sebulan aku beli telur, simpan dekat tempat yang boleh jamin, jangan telur tembelang. Hari ni kau tengok tembelang semua dah. Ini kejayaan kita kalau kita boleh bangunkan. Sebab itulah ambil sejarah para sahabat, hari ini kita bangunkan. Dan yang terakhir ialah berjalanlah dengan tarbiyah Al-Quran, kerana Al-Quran inilah yang akan membangunkan hati menjadi hablullah. Dia akan menjadi wan nurul mubin dalam kehidupan kita. Yakinlah, inilah 3 jalan
dan ada banyak lagi teori-teori yang kita boleh ambil untuk membangunkan jiwa yang mati ini agar dia menjadi hidup, sama ada dalam bidang agama, sama ada dalam kepelbagian kafah kehidupan yang kita lalui pada hari ini. Bangunkan hati ini dengan jiwa-jiwa yang kental, yakin dengan amalkan Islam kita akan berjaya dan sebagainya. Inilah yang diperlukan kepada umat Islam di akhir zaman ini. Jadi kalau kita boleh bantu-membantu antara satu sama lain, kalau kita boleh sokong-menyokong antara satu sama lain, saya yakin Islam akan berada di atas dan tidak akan dipandang hina. Kerana hari ini salah satu kehinaan yang dipandang kepada umat Islam ialah kita bertelagah antara satu sama lain. Kita memiliki umat yang tidak mahu membangun, mencipta kejayaan demi kejayaan dan sebagainya. Sebab itulah banyak kali saya cakap, jadilah umat Islam yang bukan pengguna akan tetapi mencipta segala penggunaan yang diperlukan oleh ummah. Kerana orang yang mencipta, hari ini mereka lah yang berada pada kadar kejayaan, ekonomi yang kukuh, kehidupan dan sebagainya. Kerana hari ini salah satu kejayaan nak jadi orang kaya, bangunkan sistem-sistem teknologi yang ada pada hari ini. Sebab itulah anak-anak pandai guna teknologi, pandai guna ni, tapi mengapa tidak mahu mencipta teknologi untuk menjadi orang yang kaya di atas dunia ini? Tuan-tuan tengok Lazada, tuan-tuan tengok Shopee, just teknologi. Tuan-tuan nak tengok India tu, Oyo, bukan Toyo, Oyo. Hotel Oyo tu tuan-tuan tengok, dia pernah datang tak kat hotel tu? Aku tanya, tak ada. Tapi sistem teknologi yang mereka bangunkan, sehingga satu Malaysia, kau nak cari hotel Oyo yang bekerjasama dengan hotel-hotel kecil yang besar dan sebagainya, cukup mudah. Kerana apa? Sistem pembangunan teknologi marketing yang ada pada mereka, inilah yang membangunkan ekonomi. Kalau benda very simple ini kita boleh kuasai, saya yakin akan tumbuh syarikat-syarikat Bumi Putera, syarikat-syarikat umat Islam yang akan menjadikan kekayaan mereka ini untuk membangunkan agama itu sendiri. Jadi kalau kita kaya, jangan simpan dalam bank duit itu. Bangunkan orang lain bersama. Sokong perniagaan orang lain bersama. Maka akan kukuhlah penjanaan ekonomi. Dan saya yakin kalau ini boleh dilakukan, tidak ada seorang pun yang akan menerima zakat di atas dunia ini, kerana semua orang saling bantu-membantu untuk menjana kekayaan. Sebab hati masing-masing tak sakit, tapi hati masing-masing bantu-membantu, ta'awun, tolong menolong antara satu sama lain dalam mencapai kejayaan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesejahteraan kehidupan yang kita lalui ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala, bencana, musibah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lalui dengan kehidupan ini, esok kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah lana abwabal ilm wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm. Allahumma nawwir qulubuhum binuri hidayatik kama nawartas samawati wal arda abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqimis shalah.